A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Tuan Haji telah buka majlis, Adin dan warga kerja Anida. Tuan-tuan punya mikrofon banyak tu, jangan pelik kat kampung dah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat, anak-anak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah SWT. Pada malam ini kita berkesempatan untuk bersama-sama melangsungkan ataupun melanjutkan kelaziman kita memenuhi Rabu malam Khamis pada setiap minggu dengan majlis ilmu. Dan pada hari Rabu minggu yang kedua ini, giliran saya mengisi yang sudah tak tahulah masuk tahun ke berapa, mungkin tahun ke-7 ke-8 lebih kurang gitulah ya, bersama-sama dengan Nida. Dan pada malam ini juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat sama-sama meneruskan wacana kita pada mengupas buku At-Tariqah Al-Muhammadiyah was-Sirah Al-Ahmadiyah yang dikarang oleh Imam Birgivi, seorang ilmuwan yang hidup pada abad ke-16 Daulah Osmaniyah, meninggal dunia pada tahun 1573 bersamaan dengan sekitar tahun 981 Hijriah. Dan saya juga rasa sangat gembira kerana walaupun bulan lepas tak dapat hadir ke Anida untuk mengisi kerana saya ke UK, tapi masa pergi ke UK tu plannya nak ke British Library kerana ada dokumen yang nak tengok, tapi prosedur nak masuk ke library-nya sangat sulit ya, dan rasa macam tak berbaloi kalau nak singgah 2-3 jam. Tapi prosesnya panjang. Kalau duduk seminggu okeylah, sebab saya ada sehari saja di London. Jadi saya batalkan ke British Library. Saya pergi ke library kedai buku lain lah, untuk membeli buku. Dan bila saya dapat buku yang sangat penting, buku ni baru sahaja dilancarkan lebih kurang 2-3 bulan yang lepas, pada mengkatalogkan kajian-kajian terkini berkenaan dengan hubungan Daulah Osmaniyah dengan alam Melayu, terutamanya yang dikendalikan oleh pegawai yang menjaga hal ehwal sejarah alam Melayu di British Library, iaitu Annabel Tagalog ya. Terkenal lah kalau orang-orang yang kaji sejarah ni biasa fasih berbahasa Melayu. So buku ni baru saja dilancarkan dan saya dapat jumpa maklumat yang setahun lepas saya sebut kepada tuan-tuan dan puan sebagai spekulasi, bahawa karya Birgivi tersebar hingga ke Nusantara dan sudah ada pengkaji iaitu G.W.J. Druis mengkaji koleksi manuskrip di Istana Palembang ya, dan di sana terdapat di antaranya adalah naskah yang ditulis oleh Ali bin Hasan bin Sadaqah Al-Misri bertajuk Idrak Al-Haqiqah fi Takhrij At-Tariqah, yang ditulis pada tahun 1640, yang merupakan kitab yang mensyarahkan Tariqah Muhammadiyah Imam Birgivi. Dan dokumen-dokumen lain juga menunjukkan
karya Imam Birgivi merupakan salah satu daripada karya yang masyhur dipelajari di masyarakat sekitar Sumatera pada abad yang ke-17, dan itu mendekatkan kita kepada hipotesis yang dilontarkan oleh Profesor Ihsan Fazloglu ketika saya ke Turki tahun 2013 dulu, yang mengatakan bahawa peperangan Padri yang berlaku di kalangan masyarakat Minang, yang menyebabkan sebahagian daripada masyarakat Minang berhijrah ke Negeri Sembilan adalah kerana pertembungan pemikiran kaum muda versus kaum tua ni, kalau mudah tersebut gitu. Dan pemikiran kaum muda itu datangnya daripada pemikiran Kader Zedeli, iaitu gerakan yang membawa pemikiran Imam Birgivi, dan bukannya datang daripada tanah Arab seperti yang diandaikan secara mudah oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. Jadi dia menambahkan rasa hairan sedikit jugalah, bukanlah hairan, tapi masa mula-mula kenal Imam Birgivi ni tak terfikir langsung lah, ya, maknanya perjalanan pemikirannya itu merayau-rayau hingga sampai ke alam Melayu, ya. Ada kesannya, dan itulah menariknya sejarah untuk terus kita semak, kita kemaskini maklumat, pengetahuan, dan ia bagus untuk menjadikan kita lebih faham tentang latar belakang tempat di mana kita berada pada masa ini, insya-Allah. Baik, dan pada malam ini kita sambung wacana kita yang dah masuk. Saya pun tak tahu siri yang keberapa sebenarnya, saya ikut je lah yang dielankan tu tapi saya ikut kandungan slide yang ada dekat dalam laptop saya ni, dia dah masuk dalam pecahan yang ke-9, ya. Dan pada malam ini kita nak membicarakan sedikit hal yang berkaitan dengan soal akhlak, sebagaimana yang dikupas oleh Imam Birgivi. Kerana Imam Birgivi hidup pada kurun yang ke-16, terutamanya bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin kali pertama datang ataupun sekali-sekala menyinggah, ya, abad ke-16 Daulah Osmaniyah ini adalah merupakan abad yang dari aspek materialnya ia adalah abad yang paling gemilang, ya. Semua nama hebat dalam bidang masing-masing, namanya banyak yang berada pada abad yang ke-16. Dari segi arkitektur, kalau kita kagum dengan Mimar Sinan, maka Mimar Sinan hidup di zaman ini. Kalau dari segi soal ilmu yang berkaitan dengan katalog ilmu pengetahuan, ya, ensiklopedia, Tashkopuluzadeh, dia pun hidup kat zaman ni. Sultan Osmaniyah ada ramai, 30 lebih. Antara sultan yang paling gah namanya dan ada gelarannya yang tersendiri oleh masyarakat Eropah, iaitu Sulaiman the Magnificent ataupun Sulaiman Al-Qanuni, adalah juga sultan di zaman Birgivi. Ada banyak lagi nama lain yang menunjukkan zaman ini adalah zaman yang tercapai belaka, pencapaian-pencapaian yang didambakan sebelumnya. Tetapi dari beberapa sudut yang lain, Imam Birgivi melihat bahawa adanya pada masa itu kebimbangan, ya, ada kekhawatiran yang disebut banyak kali di dalam karya-karya beliau, kerana dia melihat secara signifikan dari segi jati diri, perwatakan, akhlak, dalam bahasa mudahnya akhlak umat Islam mengalami kemerosotan. Tidak pernah berlaku di Istanbul orang lepak minum kopi sampai tak semayang tarawih. Contohnya lah, antara pemandangan yang dapat saya kutip, walaupun dia tak mungkin menggambarkan keseluruhannya, tapi itu antara benda-benda baru yang muncul, mendatangkan rasa gelisah kepada yang concern dengan hal ini. Dan kerana itu dia banyak menulis tentang akhlak, dan kita sampai kepada topik, antara topik utamanya, yang saya rasa walaupun ianya dikupas pada abad yang ke-16, tetapi concern Imam Birgivi itu boleh dikongsi bersama dengan kita pada masa ini, tahun 2015, 1436 ni kan. Sebab saya rasa kita, walaupun ekonomi kita tunggal-langgang, tak tahulah apa nak jadi dengan ekonomi ada sekarang ni, macam-macam isu yang diperkatakan, tetapi macam mana pun kita akan survive, insya-Allah. Akan meneruskan perjalanan hidup kita.
Apa sekalipun masalah yang bersangkutan dengan soal ketenteraan, pentadbiran, urus tadbir negara, kita akan teruskan kehidupan kita. Tetapi ada sesuatu yang saya tak tahulah, kalau saya lah rasa sangat bimbang, dan saya tidak nampak ada quick fix dia, ada penyelesaian mudah dia, iaitu krisis akhlak. Krisis akhlak yang sangat membimbangkan. Bukan sahaja di kalangan mereka yang sudah sedia dimaklum ada masalah akhlak, tetapi juga di kalangan orang yang sepatutnya berakhlak juga ada masalah akhlak. Saya masih menyimpan majalah-majalah lama tahun 85, 88, awal 90-an, majalah Tamadun, majalah Al-Islam, majalah Muslimah, majalah adalah beberapa lagi majalah lain zaman-zaman tu. Dan saya suka baca balik, buka balik, membaca surat-surat penulis, surat pembaca kepada majalah, kerana dia cepat untuk reflect masyarakat masa tu dia fikir macam mana. Jadi awal-awal 90-an dulu, saya rasalah, mungkin saya salah, saya rasa biasa di kalangan orang-orang yang Allah pilih, Allah pilih, yang dapat kesedaran untuk melihat Islam dari perspektif yang lebih dinamik, lalu dia menyertai usrah, menyertai gerakan Islam, menyertai kumpulan dakwah. Biasa kita dengar mereka sebut bahawa sayang sekali kepada golongan-golongan itu. Golongan itu ni mungkin dia rujuk pada orang UMNO ke pada masa itu kan, sebab orangnya baik, pergi masjid, semayang tonggak-tonggik, itu kalau bahasa kampung saya lah, semayang tonggak-tonggik, pergi umrah, pergi haji, tutup aurat, tapi menentang perjuangan Islam, tidak menyokong hukum Allah SWT. Apa maknanya benda tu? Itu adalah kata-kata yang biasa disebut pada tahun 90-an, kerana soal baik, berakhlak itu adalah benda biasa. Tetapi umat Islam kena lebih daripada itu. Dia kena faham Islam ni adalah satu sistem hidup. Dia kena perjuangkan undang-undang Islam, dia kena bawa sistem Islam. Itu bahasa awal 90-an ketika orang mula sedar Islam dalam paradigma yang begitu. Tetapi dia bila sampai tahun 2015, skrip tu terbalik. Biarlah perangai macam setan pun tak mengapa, asalkan sokong undang-undang Islam, asalkan sokong gerakan Islam, asalkan sokong hudud. Maka yang terjadinya pada tahun 2015 ni, kita membela agama Allah dengan akhlak yang sangat rendah. Kita mencarut untuk mempertahankan ulama, kita maki hamun untuk mempertahankan hudud, kan? Kita melakukan semua benda yang Allah haramkan dalam surah Al-Hujurat atas nama untuk membela Islam. Dan saya tak dengar pun siapa-siapa daripada kalangan pemimpin yang address benda ni. Saya tak dengar. Mungkin ada sebut, mungkin sebab dah saya tak ada Facebook. Nanti orang kata dah tak ada Facebook, memang tak dengar Ustaz. Saya terimalah benda tu kan, kelemahan diri saya sebagai antara makhluk yang tak ada Facebook. Ada tapi tak pakai sangat, Tapi saya tak dengar pun kerisauan dalam hal tersebut. Dan ini sangat membimbangkan, kerana akhlak sangat berkait rapat dengan survival kita. Imam Birgizi akan mengaitkan dalam slide yang insya-Allah kita bincangkan ini, akan mengaitkan akhlak dengan soal umat Islam. Dan saya rasa bagi orang-orang yang datang kuliah-kuliah macam kita ni, mungkin tak ada masalah untuk fikir tentang akhlak, fikir tentang umat maju ke mundur. Tapi bagi masyarakat di luar sana, untuk mengaitkan akhlak sebagai hal ehwal peribadi seseorang, sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh ke atas maju atau tidak majunya satu tamadun, satu bangsa, dia boleh jadi klise, dia boleh jadi retorik, dia boleh jadi cakap kosong. Apa kena-mengenanya? Tapi dalam Islam, dia begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan dah dekat nak sampai ni. Kita tahu bagaimana Nabi SAW mengaitkan benda-benda yang kecil dengan implikasi yang besar. Contohnya baginda SAW sebut dalam beberapa hadis, bahawa kita umat Islam ini akan kekal berada dalam keadaan yang baik selagi mana bila buka puasa kita mempercepatkannya, bila kita bersahur kita melewatkannya. Macam mana nak kaitkan keadaan umat dengan hal ehwal bersahur dan buka puasa? Kalau umat Islam jaga buka puasa awal, sahur lewatkan,
maka umat akan berada dalam keadaan yang baik. Satu benda yang sangat mikro, impactnya diukur pada soal ummah. Maka it sounds klise, macam ya ke? Masalah macam tu lah kan. Jadi yang itulah mungkin kita nak tengok-tengok, kita nak tinjau-tinjau sikit, apakah yang diperkatakan oleh Imam Birgizi berkenaan dengan akhlak ini. Sebelum kita sebut di sini, topik akhlak ini adalah sub kepada topik takwa. Dan takwa adalah komponen yang paling besar, iaitu lebih kurang dalam 2/3 buku Tariqah Muhammadiyah ni, ya, membicarakan tentang takwa. Dan bila bercakap tentang takwa, Imam Birgizi menjelaskan bahawa antara perkara penting, 3 perkara penting dalam syariat Nabi Muhammad SAW ialah yang pertama, akidahnya kena betul, ikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita dah ulaskan dulu. Yang kedua, dia mestilah berilmu dengan cara yang betul, berilmu dengan ilmu yang betul dan dengan cara yang betul. Pun kita dah sentuh pembahagian-pembahagian ilmu oleh Birgizi. Dan yang ketiganya adalah tentang takwa. Kata Imam Birgizi lah, takwa. Dan takwa ni skopnya sangat luas. Dia membabitkan kefahaman umat Islam pada menguruskan 9 pelaku perbuatan setiap seorang, iaitu antaranya lah, kalau saya boleh ingat, hatinya, lisannya, matanya, telinganya, tangannya, perutnya, kemaluannya, kakinya, dan perbuatan-perbuatan yang tidak terikat hanya kepada anggota tubuh tertentu. So umat Islam kena tahu manage. Tak tahulah kalau bawah topik manajemen nak bubuh manajemen apa ya. Sains menguruskan tangan, menguruskan hati, menguruskan lisan, menguruskan mata, menguruskan telinga. Tapi hakikatnya itulah tempat terbitnya perbuatan-perbuatan manusia. Dan di bawah soal hati, disitulah didatangkan perbahasan tentang akhlak. So kita sampai pada topik akhlak. Kalau saya baca teks bahasa Arab ni salah, betulkanlah. Ya, saya bukan betul sangat. Janganlah taksub membuta pula kan ya. Kalau salah tu katalah salah. Janganlah dianiaya para ustaz dengan sokongan ekstrim anda. Tak kira ustaz saya betul juga. Ya, betul ustaz tu yang jahanam kan ya. Kesalahan yang tidak dibetulkan. Baik. Kata Imam Birgizi lebih kuranglah ya. Imam Birgizi kata al-khuluq ataupun al-khulq tadi Abdul Ghani An-Nablusi mengatakan boleh dibaca dengan 2 cara bacaan. Malakatun tasduru anha al-af'alun nafsaniyah bisuhulatin min ghairi rawiyah wa yumkin taghyiruhu liwurudi syara' bihi biittifaqil uqala wa tajribah wa takhtaliful isti'dadat fihi bihasbil amzijah. Ada sambungan ni kat depan. Kata Imam Birgizi, akhlak ni, bila kita bercakap tentang soal akhlak, akhlak ini merupakan satu kekuatan, satu force yang ada dalam diri manusia, yang daripadanya itulah terbit perlakuan-perlakuan dia sebagai seorang manusia, dan perbuatan-perbuatan itu terbit bisuhulah, dengan mudah, spontan, min ghairi rawiyah, dalam keadaan ianya tidak memerlukan kepada tafakkur, proses berfikir. Maknanya perbuatan yang spontan, autopilot. Jadi Imam Birgizi telah mentakrifkan akhlak sama lebih kurangnya dengan takrifan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang juga berpandangan demikian. Dan somehownya, walaupun saya tak boleh nak kata ya macam itulah, sebab saya tak tahu apa yang Stephen Covey baca dalam 7 Habits dia, tapi Stephen Covey pun memberikan perspektif yang lebih kurang begitu, mengaitkan bahawa habit adalah perbuatan yang bersifat autopilot kerana ia sudah menjadi satu kelaziman. Jadi Imam Birgizi tidak memperkatakan akhlak ini sebagai perbuatan-perbuatan yang belum menjadi kebiasaan kita. Ya, contohnya bila nampak iklan majlis ilmu, kita kena fikir tu,
Kalau pergi ni jam, belanja rumah, lepas tu isteri masak muka, banyaklah dia punya consideration dia. Nak pergi ke tak pergi? Lama fikir, tak apalah, aku pergilah. So dia pergi tu baiklah kiranya ya. Tapi secara mudahnya kita kata pergi ke majlis ilmu itu belum lagi menjadi habit dia, belum lagi dianggap sebagai sebahagian daripada akhlak dia. Kerana bila dia nak buat, dia memerlukan kepada proses untuk berfikir. Tetapi yang dikatakan akhlak ini adalah perbuatan-perbuatan yang spontan. Jalan-jalan-jalan, nampak kertas kat lantai, ambil, pak, terus masuk. Tak payahlah nak fikir tentang, nanti riak pula, nanti asyik aku je yang nak kutip barang ni pula kan, orang lain tak ada ke nak kutip sama kan. Macam-macam dia fikir, dia tak ada tu. Bagi dia, sampah, kutip, masuk. Sangat mudah, ya, bisuhulah. Yang sudah menjadi akhlak. Dulu masa saya kupas tajuk apa erti saya mengandung Islam, saya berikan contoh-contoh yang di bawah tajuk yang ni jugalah. Kerana masa itu saya merujuk kepada takrifan Al-Ghazali. Ya, contohnya kita nampak orang minta sedekah, ya, kita tolak ke tepilah fenomena sedekah yang kita tak tahu sindiket yang betul ke, yang tu nanti dulu. Kita ambil yang basic punya ni dulu. Kita nampak orang minta sedekah, kita nak sedekah. Kita nak sedekah tu, fikir dulu tak? Lari tak bajet kan. Kalau bagi berapa ni, seluk-seluk poket, keluar duit merah pula. Allah ya, kenapalah duit merah pula yang keluar ya. Kalau duit RM1 dia tak apalah. Tanya pula pada minta sedekah, tak ada RM5 tak? Ya, saya nak sedekah RM5 je, pulang balik RM5. Kalau tak ada, tak boleh balik kan, tak tambang. Sedekahlah RM5. Baik ke? Baik, perbuatan tu baik. InsyaAllah ikhlas, ada nilai insyaAllah. Tapi sudahkah dia menjadi akhlak? Mungkin belum. Kerana macam-macam benda yang dia consider nak buat benda tu. Tetapi bila dia nampak orang susah, dia tolong. Rasulullah SAW umpamakan, maknanya tolong tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maka bermakna tolong orang itu sudah menjadi akhlak. Ya, sudah menjadi kebiasaan kepada dia. Dan bila kita sebut macam ni, so akhlak kita, akhlak yang mana? Saya rasa nak tahu akhlak kita macam mana, cucuk pinggang. Ya, kalau dia mencarut, itulah akhlak dia kan. Mana itulah. Tapi kalau kata astagfirullah, kata alhamdulillah, ya, maknanya elok tu spontan. Tak tahu lah betul tidak dengan takrif ni kan ya. Tapi kalaulah bila dicucuk pinggang tu mencarut, jangan risau. Wa yumkin taghiruhu. Akhlak ini boleh diubah. Boleh diubah. Kalau buruk boleh diubah kepada baik. Yang baik pun kena ambil peringatan, kerana boleh juga berubah menjadi buruk. Li wurudi syara' bihi, kerana adanya petunjuk-petunjuk syarak terhadap kebolehan untuk akhlak itu berubah. Sebab Nabi SAW suruh buat baik, larang buat jahat, suruh bertaubat. Perintah-perintah itu menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan manusia ini dinamik. Bahawa walaupun dia sudah berkeadaan baik, dia boleh berubah menjadi tidak baik. Therefore, dia perlukan peringatan. Semasa bila kita berkenalan semasa saya akhi dan awak ni ukhti. Masa kita di kampus dulu, saya ikut usrah, awak ikut usrah. Dan kerana awak ikut usrah, maka walaupun awak belajar di London, tetapi awak duduk dalam selected environment. Awak berkawan dengan orang yang baik-baik. Awak berkawan dengan orang yang semuanya pakaiannya macam tu. Awak berkawan dengan orang yang semua baca buku jenis tu. Maka baiklah awak. Labuh tudung awak, sopan jalan awak. Hati saya pun terpikat dengan awak. Saya kahwin dengan awak. Lepas tu dua-dua balik ke Malaysia. Suami buka syarikat sendiri, katalah diceras, ni reka-reka dia. Isteri kerja di KLCC. Isteri bukan lunch dengan suami, isteri lunch dengan suami orang. Klik tempat kerja, kan? Lepas tu dulu usrah-usrah, baca-baca kitab, maududi lah, apa semua benda ni. Sekarang ni keliling-keliling semua kawan geng-geng mencarut belaka. Ya, ujung bulannya dah lawak-lawak lucah, katalah contohnya kan ya. Lepas tu dulu tak kisah pun, baju seadanya je ya. Tak ada warna pun baju tu. Tapi bila dah hari-hari kerja kat KSCC tu, nampak cantik pula beg tangan LV tu. Ya, dulu tak perasan pun beg tangan apa, bawa beg plastik dan store je kalau orang Island lah dulu kan ya.
nampak cantik pula, beli beg tangan, nak sesuaikan pula dengan baju. Dah ubah sikit baju, dah ubah sikit tudung, tu ubah sikit, sedar dah jadi lain daripada ukhti yang usrah kat London dulu tu. Istilahnya kan. Jadi dulu baik, sekarang ni lain. Saya tak kata jadi tak baik pula, jadi lain. Maka akhlak ini sesuatu yang dinamik, boleh berubah. Dan Imam Birgivi kata ia boleh berubah kerana syarak menunjukkan ia boleh berubah, pertama. Dan yang keduanya bittifaqil uqala, dan juga atas kesepakatan golongan-golongan ahli akal. Maknanya orang-orang yang mengkaji tentang hal ini. Unfortunately, saya belum lagi memahami siapa yang dimaksudkan oleh Birgivi tentang uqala, kerana saya tak tahu dalam aspek cabang falsafah etik kitab apa yang Birgivi baca. Kerana bila Imam Birgivi menyebut tentang uqala, maknanya dia mengaitkan soal akhlak dalam konteks perbahasan etik sebagai satu cabang falsafah, bahawa ahli-ahli falsafah juga bersepakat soal tingkah laku manusia adalah sesuatu yang boleh boleh berubah. Ya. Wa tajribah, dan yang seterusnya. Dan akhlak juga boleh berubah hasil daripada tajribah. Tajribah ini eksperimen dan experience. Maknanya pemerhatian dia, percubaan yang dilakukan untuk mengubah. Dan ini merupakan satu benda yang menarik, kerana merumuskan keadaan yang seperti ini menunjukkan bahawa Imam Birgivi berpendapat bahawa tingkah laku manusia yang dikatakan akhlak tadi itu tidak random. Dan ini sangat penting. Maknanya tingkah laku manusia tidak random. Sekiranya tingkah laku manusia itu diperhatikan dan disandarkan kepada ilmu, maka tingkah laku itu ada manual dia. Walaupun tidaklah semudah saya katakan buat begini jadi begini, buat begini jadi begini, tetapi pattern itu ada. Bahawa ada kaedah-kaedahnya. Kalau kita mahu manusia berperangai seperti ini, maka ini langkah-langkah yang perlu diusahakan untuk mencapai tingkah laku tersebut. Maka di zaman-zaman moden ni lahirlah golongan seperti B.F. Skinner dalam behaviorism di dalam psikologi, yang memerhatikan tentang soal implikasi pembentukan kebolehan seseorang untuk buat sesuatu hasil daripada memberikan reward secara repeated. Adalah ya, maknanya ayam, kalau anak murid dia yang merupakan pengasas kepada sekolah Khalifah Profesor Muhammad Al-Mahdi Jenkins, assignment yang dia diberikan adalah mengajar ayam untuk switch on lampu. Macam mana nak ajar ayam, otak mana otak ayam kan ya. Tapi dia ajar begitulah dengan menggunakan pendekatan asalnya yang tentang soal reward itu tadi. Maknanya dia ajarkan bila dia berjaya tekan switch, dia dapat makanan. Bila tekan switch, dia dapat makanan. Dan akhirnya dia tahu bagaimana nak membuka, menyala dan menutupkan switch itu. Lalu secara ringkasnya kata Profesor Muhammad Al-Mahdi sebelum dia masuk Islam, bahawa kalaulah dengan law of learning yang dia plan untuk membolehkan ayam itu diajar, dengan law of learning ini ayam pun boleh diajar, apatah lagilah manusia. Tetapi dia melanjutkan kajiannya dan dia berpisah daripada B.F. Skinner dari perspektif dia melihat bahawa manusia bukan seperti haiwan, kerana manusia ada satu lagi inner force yang mempengaruhi perbuatan dia, yang dia namakan dalam tulisan beliau pada masa itu. Mungkin kalau dia masih ada hayatnya, dia mengkaji, mungkin dia akan usulkan istilah-istilah lain yang lebih jelas. Tapi istilah yang dia pakai adalah inner speech. Bahawa manusia ini ada inner speech, ada perbicaraan di antara dirinya dengan dirinya di dalam diri yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan dia. Dan Profesor Muhammad Al-Mahdi mengusulkan inner speech kepada B.F. Skinner. B.F. Skinner tidak membantah tetapi tidak menerimanya untuk dimasukkan dalam gagasan school behaviorism dia itu. Dan disitulah Muhammad Al-Mahdi membawa haluannya sendiri, sampailah akhirnya dia masuk Islam dan di hujungnya mengusulkan apa yang diistilahkan sebagai Khalifah Method. Nanti kita tengok dekat depan sikit
bagaimana benda tu boleh kita consider. Kita balik patah kat sini balik. Yang penting Imam Birgizi menyatakan bahawa akhlak manusia adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, spontan, tidak perlu berfikir panjang, dan walaupun ia sudah menjadi kebiasaan, ia dinamik, boleh berubah. Ia boleh berubah kerana pertamanya syarak menunjukkan ia boleh berubah. Keduanya, golongan pemikir ahli falsafah juga beranggapan sedemikian rupa, dan pengalaman serta percubaan, eksperimen yang dilakukan juga menunjukkan perkara yang sama. Akan tetapi soal manusia, ya, wa takhtaliful isti'dadat al-isti'dadat fihi bihasbil amzijah, persediaan masyarakat dalam soal akhlak ini berbeza-beza mengikut setakat mana mereka memberikan perhatian kepada hal ehwal berikut. Ya, pindah sebelah. Apakah dia hal ehwal berikutnya? Imam Birgizi kata akhlak ini dibina di atas kekuatan karakter, quwwah an-nafs. Maknanya seorang manusia yang mempunyai karakter yang teguh, dan karakter itu dibentuk daripada 3 komponen. Saya cuba untuk tak banyak pakai istilah moden, kerana kalau saya guna istilah moden, berarti saya sudah mentafsirkan istilah asalnya yang mungkin tak betul, kena banyak kaji lagi, ya. Tapi cukuplah, wa mansya'u, tempat di mana lahirnya akhlak itu adalah quwwah nafs, kekuatan diri manusia. Ya, buat masa ini saya menggunakan istilah karakter, yang karakter itu terbahagi kepada 3, iaitu yang pertamanya ialah an-nutq. Saya rephrase balik. Kalau kita nak seseorang itu berakhlak, akhlaknya berhajatkan kepada 3 perkara berikut. Ya. Maknanya sebelum orang itu berakhlak dengan akhlak yang baik, orang itu kena ada beberapa perkara, 3 perkara. Baru akhlak yang baik itu boleh dibina di atasnya. Maknanya ini dia punya tapak dia lah. Ya. Iaitu yang pertamanya ialah an-nutq. Ya. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan an-nutq? Iaitulah quwwatul idrak. Kekuatan, kebolehan, keupayaan seseorang untuk memahami. Maknanya syarat pertama akhlak ialah orang itu mempunyai keupayaan berfikir yang baik. Satu benda yang wallahu alam lah, tapi untuk saya this is amazing. Pada 16th century, Imam Birgizi mengaitkan akhlak yang baik dengan akal yang sejahtera. It means that orang yang buruk akhlak, ada keselarian keburukan akhlak itu dengan kecacatan pada pemikiran dia. Dan mungkin apabila kita tak jaga kesihatan akal fikiran, dia akan menatijahkan akhlak-akhlak yang buruk. Nanti kita tengok sikit kat depan, ya. Yang pertama, ada kupasan dia. Kupasan ni saya letak kat depan sikit lagi. Bahagian yang kedua yang diperlukan ialah al-ghadab. Al-ghadab wa huwa harakatun lin-nafs daf'an lil-manafir. Untuk seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang tertentu, dia mesti ada basic dia dulu. Dan basic keduanya ialah dia itu mesti ada ghadab. Dan ghadab ni bukan makna dia marah. Ghadab ini maknanya dia adalah responsif. Bila ada satu benda tak elok, dia responsif terhadap benda yang tak, dia ada rasa nak ubah benda tu. Maknanya kalau manusia itu karakternya ialah leweh, ya, maknanya nampak benda tak betul, whatever, katalah contoh kan, tak ada rasa nak lawan pun. Kalau zaman Nabi SAW, dalam kisah hadis Umamah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang seorang lelaki minta kebenaran nak berzina daripada Nabi SAW, kan? Sahabat marah, ya. Kemudian Rasulullah kata, dekatkan anak muda itu, dan baginda bersoal jawab. Lebih kuranglah kata baginda, hadis riwayat Ahmad, kata baginda, kalau aku benarkan kamu berzina, kalau sekiranya ada orang yang nak berzina dengan mak kamu bagi tak? Bila dengar berzina dengan mak, marah laki-laki tu. Dia kata, kalaulah engkau Rasulullah menjadi tebusan peperangan,
aku sanggup menjadi penggantimu, dan mustahil untuk aku bersetuju ibuku dizina oleh orang lain. Kalau diorang nak berzina dengan anak perempuan kamu, kau bagi? Tak boleh. Kalau diorang nak berzina dengan adik-beradik perempuan kamu, kau bagi? Tak boleh. Kalau diorang nak berzina dengan mak saudara kamu, boleh? Tak boleh. Kata Nabi, kalau aku benarkan kamu berzina, kamu pasti akan berzina sama ada dengan anak orang, dengan mak orang, dengan adik-beradik orang, ataupun dengan mak saudara orang. Jadi kita pun rumuskanlah satu golden rule, ya, treat people the way you want yourself to be treated. Maknanya laki-laki tu nak berzina bukanlah semata-mata kerana soal dorongan nafsu dia, libido dia, tetapi kerana dia telah digelapkan sisi pandangnya menjadi seorang yang selfish. Dia tak nampak, engkau nak berzina, tapi kalau orang nak berzina macam yang kau minta, aku tak bagi pula. Dan anak muda tu kata apa? Oh, tak boleh berzina dengan adik-beradik saya, tak boleh. Hati-hati bawa hadis ni tahun 2016. Kalau orang nak berzina dengan adik you bagi. It's okay, tak apa. It's a free country, man. Dia nak buat apa? Maknanya generasi yang marah orang nak berzina dengan adik-beradik dia tu dah hilang. Dia tidak ada rasa urgency untuk respon bila satu benda tak elok berlaku. Maka kalau yang itu tak ada foundation nak bina akhlak. Sebab force untuk respon kepada kejahatan. Dan yang ketiganya adalah syahwah. Syahwah ni bukanlah syahwat hawa nafsu semata-mata, tetapi syahwat maknanya bila nak something, you determine untuk dapatkan benda tu. Dalam diri kita ada keinginan yang membara, burning desire. You have the desire to achieve whenever you want something in your life. Jadi ketiga-tiga perkara ni, nanti depan dia ada kupasan sikit, menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa sebelum kita mengajar akhlak, orang-orang yang nak diakhlakkan dengan akhlak yang baik ini perlu ada beberapa kemunculan jernih terhadap 3 cabang fitrah dia yang subur, iaitu akalnya yang baik, responsif terhadap kejahatan untuk ditentang, dan keinginan yang kuat bila nak satu, diambil satu. Jadi kalau saya cubalah betul ke tak betul ke, wallahualam, saya cuba visualkan dia supaya saya yang clear nampak. Maknanya mekanisme akhlak menurut Imam Birgivi ni, kita andaikan dalam kehidupan kita ni ada kejadian-kejadian yang stimulate kita, yang menyebabkan kita bertindak balas dengan stimulasi tersebut. Katalah satu benda ni berlaku GST, lepas tu tabung haji pula, ya, lepas tu Terengganu punya badanan pula dah keluar cerita kan, lepas tu tak apa-apa lagi lah, keluar semua, ya, dan seterusnya. Esok boleh update list tu lagi, ya, insya-Allah. Semua benda ni keluar, dia datang kat kita. Baik, lalu kita pun nak respon spontan kita apa? Ya, apakah reaksi spontan kita terhadap benda-benda yang stimulate kita tadi? Reaksi-reaksi yang spontan dan menepati syarak, itu adalah akhlak yang baik, kalau ikut takrif Birgivi tadilah. Ya, dan sebab itulah kalau di sekolah kami, kalau di SMITA, awal 6 bulan yang pertama tak ada akademik kan, maknanya fokus kepada soal bahasa, kemudian dan sebagainya lah. Dan saya pun seronok lah tengok anak saya tu adalah boleh pakai lah. Maknanya tu produk SMITA, ya. Balik je berdebat macam-macam topik. Nanti nak cerita dengan Pak dia apa yang kami debatkan di rumah kan, ya. Hari tu anak saya, dia kata, dia tanya kepada saya lah, anak saya kata, Ustaz Fulan bin Fulan tu, saya tak boleh sebut nama kan, yang suka bawa hadis palsu dekat TV tu, Abi tak pernah tegur ke? Dia tanya saya kan. Saya kata, kita ni boleh tegur orang yang nak terima teguran, tapi kalau orang yang dah ditegur dan dia tak terima teguran, apa yang boleh dibuat? Saya cakap macam tu lah kan, saya sambil makan. Ustaz tu kalau kena dengan form 4 SMITA memang teruk dia. Kata maknanya dia begitu glorify lah form 4 sekolah dia sebagai pemimpin ummah. Dan saya kata alhamdulillah, kata tak apa biar lu kan, ya. Maknanya itu respon dia lah. Jadi
banyaklah perubahan yang menarik berlaku pada anak saya tu. Hasil 6 bulan tak di akademik, kerana fokus pada something else. Dan sekolah saya pula, di sekolah Khalifah, kami menyusunnya dalam bentuk yang berbeza. Maka start kami start dengan akademik dulu. Jadi kami bertemu dengan banyak masalah, sampai saya terfikirlah nak batalkan semester 1, buat macam semita. Tapi saya fikir jangan buat begitu, teruskan sahaja supaya kelemahan-kelemahan akademik tu terus dapat dikenal pasti, dan ada juga pro dan kontranya yang boleh dimanfaatkan lah. Tetapi sekarang ni dah masuk semester 2, semester pendek. Semester pendek ni tak ada akademik. Jadi salah satu daripada modul dia ada banyak, beladang, scuba, kemudian ada pelajar akan pergi belajar bahasa Arab dekat sekolah Buya Hamka di Padang, Sumatera, ya, dan juga ada lagi lah beberapa aktiviti. Tapi satu aktiviti yang saya aturkan ialah teaching kids the news. Dia punya modul je lah, mengajar remaja, anak-anak tentang berita, ya, supaya mereka dapat memahami bagaimanakah pemberitaan dilaporkan, laporan dibuat, apa makna bias, apa makna perspektif, ya, apa makna konteks, benda-benda itu. Dan kita ajar dia untuk baca surat khabar, telefon. Sebab bila kita tanya pada budak-budak apa isu semasa yang sedang berlaku, so budak-budak jawab dengan jawapan-jawapan yang tak sihat. Ya, dia kata 1MDB 6%, katalah sebut tu 6%. Lepas tu budak sana jawab Ahmad Maslan, katalah sebut macam tu. So semua benda tu dia pick up daripada adults. Dan adults ni ketika sembang isu semasa, dia tidak menyembangkannya dengan benda yang bermanfaat untuk budak-budak. Penuh dengan sarkazm, kutuk-mengutuk, melepaskan geram. Saya tak kata betul ke salah, tapi itulah kontennya. Dan budak-budak pick up yang tu, sehingga pemahaman mereka tentang isu semasa tidak ada ilmunya. Mereka tidak ada ilmu tentang isu semasa. Kalaulah tabung haji itu sedang panas pada masa ini, isu sebenarnya ialah apa? Apa sebenarnya? Maka diajar, ada modul. Orang-orang barat dah start buat dah tu, teaching kids the news. Ada satu website dan juga ada video, diajar benda tu. Macam mana cara kita nak buat benda ni. Jadi reaksi budak-budak pada masa ini tidak menepati syarak. Itu poin utama saya lah, ya. Pada masa ini kalau timbul isu-isu semasa, ya, mereka sebut benda-benda yang sarkastik, benda tu, saya nak hapuskan benda tu dan nak gantikan dengan mereka boleh respon dengan baik. Mungkin pada semester ketiga akan datang, setiap Jumaat pada assembly akan ada 15 minit lebih kurangnya ringkasan berita seminggu. Sebab duk asrama, tak tengok surat khabar sangat, tak apa semua. So cikgu akan select beberapa berita dalam kategori education, peperangan, world affairs, tempatan, isu rumah tangga ke, isu apa-apa ke, masukkan sebagai sinopsis. Setiap minggu bagi pelajar tengok, ya, apa yang berlaku dalam dunia mereka. Baik, tak apa, tinggal yang itu. Di sini maknanya Imam Birgivi menjelaskan bahawa reaksi-reaksi kita itu yang dikatakan sebagai akhlak ini tadi ada mekanisme dia, bahawa dalam diri manusia itu perlu ada an-nutuq, iaitulah quwwatul idrak, kekuatan berfikir. Saya labelkan dia sebagai rasional kerana nutuq ini kadang-kadang orang faham dia sebagai bertutur, ya, nutuq. Tetapi nutuq ini, tutur tu makna dia yang secondary, makna dia yang primary ialah rasional. Ya, sebab itu dalam ilmu berkaitan dengan pemikiran disebut sebagai mantiq. Dan kenapa nutuk disebut sebagai nutuk dengan perkataan yang sama, ya, yantiqu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kerana manusia menuturkan pemikirannya. Ya, maknanya we should not judge people by the race, by don't judge the book by its cover, orang kata begitu kan, ya. But we can judge people by their language, ya, dengan percakapan dia. Kalau percakapannya rendah, rendahlah pemikiran dia, ya, kerana dia adalah terjemahan kepada akal. So manusia itu ada nutuk, yang keduanya ada ghadab, dan yang ketiganya ada syahwah. Ketiga-tiga benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, apakah aktiviti-aktiviti yang shape benda ni dalam kehidupan kita. Dan saya nampak
tuan dan puan bincanglah, maknanya boleh bersetuju tak bersetuju dengan saya. Saya tidak melihat sangat soal nutuk, ghadab dan syahwah ini sebagai soal quote-unquote agama. Dia tidaklah begitu keagamaan, tapi dia lebih bersifat kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan mungkin salah satu daripada hikmah mengapa bangsa Arab terpilih untuk menjadi pembawa risalah Islam yang pertama adalah kerana yang dikatakan nature mereka tu, tabiat mereka, dalam tabiat mereka itu ada elemen-elemen ini. Mereka ada cara berfikir yang sihat. Mereka juga sanggup mati satu kabilah demi mempertahankan maruah kabilahnya daripada dicemar, walaupun atas faktor yang salah, tetapi kesediaan untuk mati kerana mempertahankan dignity, we need that. Tapi kita kena shape dia lah supaya dia menepati syarat kan. Dan bila dia nak sesuatu, keinginannya itu menjadikan dia itu sanggup melakukan apa saja asalkan benda itu tercapai. Kalau benda-benda itu tak ada, pergi Taif kena baling batu. Dah lah, teruk benar dakwah kita ni. Tak apalah, biarlah kita balik kan. Tapi Nabi SAW tak macam tu. Sahabat-sahabat pun bersama dengannya. Dihempak batu di atas dada itu, maknanya bertahan. Bilal bin Rabah, kalau kata nak memperjuangnya adalah untuk li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah. Keinginan untuk melihat benda itu tercapai sangat dominan. Dan dominasinya itu, saya tidak melihat ia sebagai sesuatu yang keagamaan sangat, tapi dia lebih kepada keberkesanan membentuk kemanusiaan mereka itu tadi. Dan agama datang solidkan dia, yang disebutkan oleh Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi datang sempurnakan, tapi dia punya foundation dia tu dah ada. Dan foundation dia itu dibentuk oleh proses yang tidaklah bersifat keagamaan sangat, tapi dibentuk oleh fill in the blanks. Dibentuk oleh apa? Dulu-dulu mungkin tak timbul soalan sangat kot, benda-benda ni dibentuk oleh apa? Sebab benda tu terbentuk dengan sendiri. Tapi bila benda tu dah hilang, baru kita kena fikir, apa proses yang bentuk akal yang sihat? Apa proses yang menjadikan orang itu ada rasa responsif bila satu kejahatan berlaku, dia nak bertindak. Dan yang ketiganya, bila dia nak something, dia ada cukup kekuatan, desire dia untuk dapat benda tu. Dan di sinilah saya letaklah apa yang saya katakan sebagai shaping process. Proses untuk shape behavior manusia. Maka kalau yang di sini, mungkin topik-topiknya ada di bawah bidang psikologi. Maknanya education, pendidikan dan didikan mestilah sifatnya membentuk manusia itu dengan asas-asas yang baik. Kita ambil contoh macam ni. Soalan yang biasa orang tanyalah, soalan yang biasa tanya. Dan dah menyampah dah dengan soalan ni, tapi kena ulang balik, kan? Kenapa bila orang bukan Islam, katalah kita kata orang putih di tanah putih lah, orang Inggeris maksud saya, dan orang Jepun, bila dia masuk Islam, seolah-olahnya kita nampak lah, sebab sekarang ni banyak kan video-video YouTube menunjukkan orang yang masuk Islam ni, menampakkan yang mereka tu bila masuk Islam, mereka menjadi seorang Muslim yang excellent, akhlaknya, tingkah lakunya, dan mereka menjadi seorang Muslim yang begitu berkualiti. Dalam masa yang sama pula, orang-orang yang sedia Islam, orang Melayu, orang Arab kita ambil, orang Pakistan kita campur sikit, nampak macam struggle untuk jadi orang baik. Walaupun teruk sikit bunyilah, kita in general kita letakkan macam tu. Saya rasa pengalaman pun macam tu juga. Maknanya kalau pergilah mana-mana semua kan, takut juga nak sebut ni kan, tapi itulah yang terjadinya. Saya bayangkan dalam dunia ni benda yang tidak mungkin akan berlaku, InsyaAllah. Sama belajar dengan Arab, udahlah tak ada. Berapa tahun ngaji kat dengan Arab tu, dah kot akad dah.
Cukuplah, telah ku kenal langit tinggi rendahnya, belajar di sana. Letihnya bukan letih belajar, letihnya letih bab hidup. Istilahnya begitu. Kenapa lah orang Arab ni macam ni? Sampai yang Cat Steven, Yusuf Islam sebut, dia kata, saya ini bertuah kerana saya kenal Islam sebelum saya kenal Muslim. Cerita kan? Jadi soalan yang timbul, kenapa orang Islam ada masalah perangai, dan kenapa orang bukan Islam kelihatan seperti bersedia benar dah nak jadi Islam, kita tek sikit je, mereka menjadi Muslim yang excellent. It means that tolak ke tepi agama, there is something there which is not so religious, it's more related to human factors, karakter tadi. Ya. Baru-baru ni masa pergi ke UK, saya dah lama tak pergi UK. Ireland selalu pergi, tapi UK tu memang saya avoid. Akhirnya pergi juga baru-baru ni ke Manchester. Selepas beberapa belas tahun saya dah tak pergi ke UK. Dan bila saya sampai di sana, ini kali pertama saya pergi ke satu program yang pesertanya bukan pelajar, tetapi pesertanya adalah families. Program tu dianjurkan oleh komuniti Melayu di Chatham Hill di Manchester. Majoritinya adalah orang Malaysia Melayu yang sudah completely settle down, memang stay kat sana. Sikit-sikit saja postgraduate yang 3 tahun 5 tahun duduk kat UK ni. Maknanya penyertaannya adalah family by family. So there were around 40 to 50 families. Besar. Dan program jalan 3 serentak. Program adult, program remaja dan program toddlers. Sama-sama jalan. So saya datang untuk program adult, untuk parents ni. Dan juga satu slot untuk remaja. So masa saya pergi tu, saya dapat detect beberapa benda yang menarik lah. Bukanlah detect, tapi macam terperasan benda tu kan. Detect tu macam menyiasat ke, tintik-tintik macam tu kan. Tak ada sampai macam tu. Tapi saya ni suka perhati, observe benda tu kan. Dan saya nampaklah juga benda. Satu benda yang saya jumpa, yang pertama, yang kedua ni ada kaitan, pertama tak berkait sangat, tapi saya sebut yang pertama ni. Saya dapati ibu bapa di sana ada satu masalah yang saya baru perasan dengan anak-anak mereka, yang sebelum-sebelum ni saya tak perasan. Iaitu dalam sesi program remaja, anak-anak kawan saya ni, sebab parents mereka sebahagian adalah kawan saya, batch saya yang tak balik, mereka stay kat sana. So they were there since 97, 95 sampai sekarang. Anak-anak dia memperkenalkan, katalah nama dia Hussein contohnya. My name is Hussein, I'm from Kent, my parents are Malaysians. Dia sebut gitu Semua macam tu. Saya daripada Wales, parents saya Malaysia. Saya daripada London, ayah saya Malaysia. Semuanya sudah memperkenalkan diri mereka sebagai orang situlah. Ya. Dan saya memang sangat takut dengan accent mereka. Saya takut saya tak faham accent mereka, dan mereka tak faham accent saya. Ya, berdebar-debar. 3-4 hari program dengan adult, tak heran pun. Ya. Tapi satu slot dengan remaja tu berdegup-degup jantung. Ya Allah, cepatlah lepas program ni kan ya. Yang saya perasan ialah masalah bahasa, iaitu parents tak cukup English dan anak tak ada Melayu. Parents tak cukup English, bahasa Inggeris ibu bapa mereka definitely jauh lebih baik daripada saya, itu no doubt lah kan. Tetapi jika dibandingkan bahasa Inggeris ibu bapa itu dengan anak-anak mereka, bahasa Inggeris ibu bapa mereka tidak cukup mendalam. Terutamanya bila bapanya engineers, doctors, maka English mereka sebenarnya routine English, technical jargon. Maka perbualan ibu bapa dengan anak-anak, saya perhati perbualannya very superficial. Pergi kedai beli bawang, macam tu lah, awak pakai baju macam ni ke apa tu boleh lah. Tapi bila when it comes to discussion about meanings, tentang kehidupan, makna, agama, values, ibu bapa tak dapat mencapai anak, dan menyebabkan parents rasa sangat stres. So gap itu satu daripada faktornya ialah parents to certain extent fail to transfer the same value kepada anak-anak disebabkan oleh language barrier. Anak pula tak ada Melayu, of course lah, Melayu memang
Tak tahulah 5% ada kot selamat hari raya kot, ada lagi lah kan. Saya pun pelan-pelan lah buat program, semua okey, alhamdulillah bagus programnya. So itu satu masalah, dan itu juga peringatan kepada kita kat Malaysia lah, ya, terutamanya bila keluarga kita mungkin berbahasa Inggeris. Somehownya saya rasa sangat penting untuk setiap kita ini menguasai satu bahasa. Tapi kalau bahasa Melayu pun tak berapa, bahasa Inggeris pun tak berapa, kita akan jadi orang yang superficial, macam itik berenang di permukaan air. Dan anak-anak yang English oriented Malay, English spoken Malay di Kuala Lumpur ini boleh menjadi remaja-remaja, anak-anak muda yang quite superficial in terms of transfer knowledge daripada parent kepada mereka. Bukan knowledge, values. Knowledge tak ada masalah, ya, dia teknikal, tapi value tadi, kerana perbualannya tidak cukup mendalam. Ya, even yang bahasa Melayu pun lah. Okey, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, perkara kedua yang saya perhatikan ialah berkaitan dengan hal ini, iaitu tingkah laku mereka tak sama dengan kita. Ya, di sesi akhir program adalah biasa sesi hati ke hati. Nangis lah ni, ya, hati ke hati. Tak plan nangis pun, tapi dengan sendirinya lah. Maknanya ibu bapa menceritakan apa yang mereka ingat tentang ibu bapa mereka dahulu kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka juga bercakap. Ada seorang budak ni, anak-anak mereka lah, Malaysian ni, umur lebih kurang 10 tahun, 11 tahun. Mungkin ada yang menonton ke online, saya tak tahulah kan, ya. Bila dia nak bercakap, dia nak bagi tahu yang I love you mom, I love you dad. Lepas dia sebut tu, dia terus menangis, burst into tears, nangis. Dan bila dia menangis, kelang kabut dewan, kan? Mana MC, where's the parent, cepat, tolong tenangkan budak ni, kan? Macam satu benda yang sangat menakutkan ataupun membimbangkan. Kita sangat concern bila seorang anak menangis. Dia perlu dibujuk. Dalam hati saya lah yang duduk kat ujung tu, this is not so Melayu, this is so not Melayu lah hati saya katalah. Yang maknanya kalau kat Malaysia ni lain, ya, dah tak reti, dah nak menangis, tak payahlah bercakap kan, menyusahkan orang, kena nangis pula ke depan kan, dah hatilah kau bercakap kan, ya. Lepas tu kakak duduk depan, adik duduk belakang. Kakak bercakap dengan linangan air mata, mom, dad, I'm so sorry all this while, bla 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 semua. Okey, dia menangis leleh air mata, tapi dia masih in control. Lepas dia cakap, adik dia pula cakap kat belakang. Adik dia baru nak cakap, adik dia menangis. Dan bila adik dia menangis, kakak dia kelang kabut, lari ke belakang, peluk adik dia, tenangkan. So saya fikir, kalau kat Malaysia ni, kakak tutup kepala dengan buku ni. Adik siapa lah nangis tu kan, ya? Adik siapa lah nangis tu, buat malu je kan. Saya rasa lah generally kalau kat Malaysia ni macam tu, ya. Tapi kat sana tu, bila adik nangis, kakak kelang kabut pergi tolong peluk. Dan selama 4 hari dalam program itu, saya memerhatikan benda itu. Macam mana parents dengan anak-anak dia ni, genetically mereka sama, tetapi ada benda yang tak sama. Ya. Dan benda yang tak sama itu, saya nak fikirkan dalam konteks yang ini, bahawa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak mengakhlakkan satu bangsa, bangsa itu perlu ada beberapa asas-asas kemanusiaan yang dizahirkan, dipupuk, kerana itu tempat dibenanya akhlak. Yang pertamanya adalah akal fikiran yang baik. Maknanya kalau pemikiran kita ni ada banyak distortion, dissonant, ya, kecelaruan pemikiran, cara berfikir yang songsang, cara berfikir yang tak betul, ia akan bergerak selari dengan akhlak yang songsang. Sebab itu kita tengok orang-orang yang buruk akhlaknya adalah orang-orang yang juga bila dibicarakan tentang logik dia, bila dia berbicara tentang logiknya juga ada masalah. Saya rasalah, tak tahulah, bila saya dengar, dan sekarang ni trend, ya, untuk mengenepikan soal akhlak. Yang penting dinamik, real, ya, Islamik, whatever semua, tapi akhlak campak ke longkang. Dan orang-orang yang bercakap dengan logik tetapi dengan akhlak yang buruk, dengan perkataan yang keji, dan menjustifikasikannya, dalam logiknya pun kita dapat mengesan ada sesuatu yang tak kena. Dan saya susah nak cakap benda itulah. Saya sendiri sebagai
orang yang lama duduk dalam gerakan Islam, terutamanya di peringkat kaderisasi. Saya bukan orang atas, pimpin-pimpin kat orang atas tak kenal pun, dan saya pun taklah duduk bawah sangat, tepi longkang ke apa, ke celah semak ke apa, tidak. Duduklah somewhere dekat tengah-tengah ni. Concern saya selama berpuluh-puluh tahun, daripada celik-celik kenal orang kata usrah ke apa ke, semasa umur 12 tahun, 13 tahun itu, concern saya sentiasa dengan kaderisasi untuk shape. Maka tahun 2007, 2008, 2009, saya gembira melihat di Malaysia ini gerakan Islam adalah merupakan tempat di mana angin perubahan itu subur. Dan angin perubahan itu subur, kita dapat mengesannya hasil daripada pemikiran yang dikemaskinikan. Kalau tuan-tuan masih ingat 2007, 2008, kalau dalam skop kerja saya yang kecil, kerja saya itu banyak bercakap tentang sunnatullah, syariatullah, bahawa untuk Islam itu maju, dua ini mesti disatukan balik. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinopel, tapi Allah belum mengizinkan kemenangan yang sama berlaku untuk generasi sebelumnya, kerana sehinggalah sampai kepada peringkat sunnatullah dan syariatullah itu disatukan semula. Maknanya kita reconstruct the Muslim mind, dan mereka support Islam yang sihat. Tetapi selepas beberapa tahun menjelang kepada zaman sekarang ini, saya khawatir kerana saya sudah tidak faham bahasa gerakan Islam yang saya bersama. Kerana di dalam bahasa mereka itu adanya persoalan an-nutq yang problematik. Contoh, walaupun agak sensitif, whatever lah, lantak kan ya, bulan depan tamam lah kan ya, saya tak pergi pun. Okey. Kalau ulama memimpin, Allah bersama dengan ulama akan memimpin dengan hidayah Allah, dan kepimpinannya Allah bersama. Kalau profesional yang memimpin, profesional hanya bergantung kepada logik mereka untuk memimpin. Anda nak gerakan anda dipimpin oleh kepimpinan yang bagaimana? Itu soalan yang ditanya dalam program. Itu adalah soalan distortion, dissonant, soalan yang tak betul. Soalan tak betul. Jangan jawapan yang tidur kan. Macam mana soalan tak betul nak memberanakkan jawapan yang betul? Dan soalan-soalan yang tak betul ini, kalau soalan itu ditanya di zaman saya, tak suka sikit ayat dia, di zaman saya, kami tidak akan izinkan siapa-siapa untuk cakap benda tak masuk akal depan kami. Tak kira lah pangkat dia besar mana. Kan? Macam saya pernah cerita masa saya belajar kat Jordan dulu, saya kena buat announcement, minta semua peserta dalam program tamrin ni cabut tayar, dengan alasan takut siput babi special branch mengesyaki kita semua ni orang ikhwan, sebab kat Jordan kan. Jadi minta tolong cabut tayar. Jadi saya rasa statement arahan ni tak betul. Arahan itu tak betul sebab di Jordan orang ikhwan tak pakai ketayar. Anda tidak akan disyaki sebagai orang ikhwan kalau anda pakai ketayab. Sebab yang pakai ketayab di Jordan hanyalah orang tabligh. Program itu dibuat di sebuah college swasta milik ikhwan. Pakailah apa pun tetap akan disyaki ada kaitan dengan ikhwan. Jadi saya rasa instruction yang saya diminta untuk deliver tu tak betul. Dan bila tak betul, saya tak diam. Bukan saya seorang je, orang lain pun sama juga. Tak diam. Tapi dah pimpinan suruh buat macam ni, cabut je lah ketayab. Saya cakap macam tu kan. Lepas program, kena panggil dengan pimpinan. Kenapa terlupa sangat? Baru tahun 1 dah begini-gini apa semua. Tak apalah. Maknanya, pada zaman itu, sebelum soal lain-lain, ghadab. Maknanya ada desire yang tinggi. Kalau ada benda yang tak masuk akal tu, lawan, bantah, cakap. Tapi sekarang ni, yalah, nampak jenayah pun lapor ke Facebook. Bukan lapor ke balai polis kan ya, lapor ke Facebook. Rupanya salah faham, contohnya kan ya, benda-benda berlaku. Jadi sekarang ni antara sebab kenapa orang boleh cakap benda-benda yang tak masuk akal ni, salah satunya ialah kerana audiensnya tidak responsif. Boleh ustaz, jangan jemput lagi lah nanti, jaga belakang kan. Lepas tu pop-pop cerita kat belakang, tapi tak confront. Bila nak tu cakap, ustaz saya nak benda ni sampai gitu. Tak jadi. Jadi sekarang ni saya takut. Saya takut dengan environment dalam gerakan Islam kerana ada kecelaruan pemikiran.
yang disemai di kalangan anak-anak muda yang mengkhawatirkan saya. Termasuklah penyemaian pemahaman-pemahaman yang songsang ini ditaburkan di kalangan golongan cerdik pandai. Sebab bila saya pergi ke UK, saya belajar, sembang-sembang dengan saya, satu mereka tension sebab mereka telah dimarahi kerana menjemput Ustaz Azriza datang ke UK. Sebab Ustaz Azriza blacklisted, tidak boleh dijemput ke UK. Saya kata ada lagi orang yang boleh percaya dengan kaedah blacklist ni, kan ya? Nak boleh macam mana? Saya tulis kat blog, tulis kat Facebook je, blacklist pun orang baca juga kan. Tapi tak malas nak sebut benda tu. Tapi banyak orang komplain saya. Dia kata, macam mana ni Ustaz? Macam mana Ustaz? Kenapa sekarang ni jemaah ni macam ni? Kenapa perjuangan ni macam ni sekarang? Saya kata dalam benda tu, salahnya salah agama lah. Saya tak salahkan orang yang tak nampak. Saya salahkan orang yang nampak, tapi nampak hanya mengeluh. Kenapa je? Bila pemimpin ke ketua ke mana datang cakap benda tak masuk akal, lawan. Siapa kamu? Kamu pelajar terbaik negara. Kamu adalah orang-orang yang dipandang sebagai masa depan negara. Tetapi bila duduk di hadapan agamawan cakap benda yang bukan soal hukum tak tepat ke apa ke, soal kognitif. Benda-benda yang tak logik. Macam saya sebut tadi lah. Kalau orang agama pimpin, Allah bagi hidayah, bantu, maka Allah sama. Kalau profesional memimpin, dia bergantung hanya kepada logik. So nak pemimpin yang macam mana? Bukan soal siapa jadi pemimpin itu yang saya khawatirkan, soal cara ia diwacanakan itu merosakkan fikiran. Mula-mula rosak pemikiran, lama-lama dia jadi rosak akhlak. Dan itu yang membimbangkan. Maka sebab itulah saya mencadangkan bahawa untuk improve akhlak masyarakat, untuk improve akhlak aminin gerakan Islam, aktivis jemaah-jemaah Islam, kumpulan-kumpulan Islam, kita memerlukan kepada benda-benda yang basic tadi balik itu, iaitu pada aspek education, pendidikan, sama ada pendidikan sekolah ataupun pendidikan rumah ataupun tarbiyah, yang sifatnya adalah untuk memurnikan balik kemanusiaan ini tadi. Dan Imam Birgivi telah menjelaskan dengan lebih terperinci bila disebutkan tentang akal fikiran sebagai tapak akhlak. Akal itu pula mesti sharp. Sharp macam mana? Dia bagikan dimensi ya. Oleh kerana masa tak mengizinkan, saya dah dekat pukul 10 ni, tak sedar pula ya. Dia sebutkan 3. Akal, ghadab, syahwat. Satu yang tepat, wasatiyah. Satu lagi ifrat, lebih-lebih. Satu lagi tafrid, maknanya tak cukup. Kata Imam Birgivi, fa'tidaluhu al-hikmah, an-nutuk, kekuatan berfikir. Kalau fikiran itu telah menjadi pemikiran yang tepat, maka kualitinya dinamakan sebagai al-hikmah. Wahya malakatun nafs tadruku biha as-sawab minal khata'. Ya, iaitulah keupayaan diri yang dengannya itu seseorang boleh mengenal betul dan salah. Maknanya pemikiran yang tepat, kualitinya dinamakan sebagai al-hikmah. Wa ifratuhu al-jarbazah. Ya, yang pemikiran tapi lebih-lebih sangat fikiran dinamakan sebagai jarbazah. Wa hiya malakatu idrak tad'u ila tila'i ma la yumkin idraku kal mutasyabihat wa bahthil qadar atau yasduru biha af'al yatadarrar al-ghaib biha. Titik melampau dalam soal mengutamakan akal fikiran ialah al-jarbazah, kegairahan untuk tahu dalam bentuk yang liar dan ganas. Maknanya tak kira, yang penting for the sake of knowing, for the sake of science, ethics is not important. Science is for science. Even though ia memudaratkan manusia ke, you nak bekukan budak macam dekat China kan, budak sakit kanser, brain cancer, bekukan, tunggu sehingga nanti dah ada formula, budak tu akan dihidupkan balik. Dibuat di China kerana kegairahan dari segi untuk menggunakan ya keupayaan akal pada mencari yang tadi. Sesuai ke tak sesuai dengan etik dengan manusia, itu there is not a concern. Itu over, kata Birgivi. Wa tafrituhu al-baladah. Manakala yang rendah pula disebut sebagai al-baladah, iaitu rendah keupayaan yang menjadikan seseorang itu tidak mampu mengenal yang baik dengan yang buruk. Okey. Kupasan dia ada panjang. Saya tunjukkan sedikit di sini.
Maka Imam Birgivi juga dalam mengupas hal ini telah menggariskan di mana wasatiyah dia, di mana yang over, di mana yang rendah. Misalnya An-Nutuq, ya, tentang pemikiran tadi diletakkan yang tepatnya adalah hikmah, manakala yang lebihnya di sini, yang kurangnya di sini. Sifat Al-Ghadab ini dorongan membantah benda-benda yang salah. Kalau tepat, dia dinamakan sebagai asyaja'ah, keberanian. Ya. Tapi kalau kalau sekiranya berlebih-lebih sangat, disebut sebagai at-tahawur, berani bodoh. Berani bodoh sampai hancur diri. Dan itu bodoh kan? Ataupun yang kurang rendahnya pula ialah pengecut. Al-jubun. Manakala tentang soal syahwah pula, keinginan, bila nak something tu, desire tu hidup, dia akan berusaha untuk dapat benda tu, disebut sebagai iffah, iaitu mendapat sesuatu dalam keadaan mengekalkan kesucian, dignity dia dengan iffah dia. Ya. Tetapi kalau berlebihan, asyarah wal fujur. Manakala kalau rendah pula kurang, ya, tak responsif, tak ada keinginan pun nak tapi macam tak nak je. Ya. Al-khumud. Jadi benda ini boleh dikaji dan boleh dihasilkan satu natijah, satu ketah kerja, ya, tentang mekanisme wasatiyah Birgivi. Sebab walaupun Birgivi dah kupas macam ni, tapi generasi selepas dia yang membawa pemikiran dia, banyak yang terperangkap di bahagian ini. Dia berlebih-lebihan sehingga menjadi radikal, mengangkat senjata dan mencetuskan huru-hara kacau balau lain daripada idea asal yang disarankan oleh Birgivi. Kenapa? Apa yang berlaku? Ia menarik untuk diperhatikan. Baik, saya nak landing supaya tak melalut ataupun dalam keadaan tidak disimpulkan. Bila mana Imam Birgivi mengaitkan akhlak yang baik dengan akal fikiran yang sejahtera, mungkin di situ ada sedikit penjelasan tentang mengapa banyak aliran sufi yang tercemar dengan amalan-amalan yang tidak masuk akal, berpunca daripada dominasi golongan yang rendah pemikirannya di dalam kelompok itu. Berpunca daripada culture-nya yang tak attract, ya. Dia tidak attract orang yang kritikal. Orang yang kritikal akan pergi ke aliran Allahumma, terlupa pula saya dia punya istilah dia, golongan-golongan ilmu, ahli ilmu di zaman Daulah Osmaniyah, tetapi golongan yang agamanya tinggi, semangatnya tinggi, tetapi tidak dengan ilmu, akan pergi ke kelompok sufi. Maka dalam kelompok sufi bergelumanglah amalan-amalan, ya, minum air basuh kaki tok guru, ya, kalau dalam internet tu, ya, tok guru dia garu-garu kat perut, keluar kutu, campak ke lantai, lepas tu orang kutip kutu tu makan, ya, kerana keberkatan, benda-benda yang tak masuk akal. Ya, benda-benda yang tadi merosot akhlak kerana merosot akal fikiran, dan merosot akal fikiran kerana masalah didikan dan pendidikan. Dan yang menjadi kekhawatiran saya pada masa ini ialah kerana masyarakat kita suka dengan benda-benda yang low IQ. Ya, lawak kita bodoh, drama kita bodoh, filem kita dungu, lirik lagu kita sampah. Minta maaf saya sebut macam tu. Saya rasa begitu. Sekarang ni RTM1 selalu mengulang siar di sebelah malam pukul 11 12 gitu, Jenaka Rama, Jenaka Ria. Dia menyiarkan kembali slot-slot lawak jenaka oleh pelawak-pelawak kita pada tahun 70-an, 60-an, 80-an. Kalau tuan-tuan puan dengar lawak tu, kita tahu lawak tu smart. Walaupun dia lawak, tapi lawak dia smart. Sama standard dengan stand up comedy yang orang di sebelah US ke yang UK ke suka. Walaupun mungkin ada benda-benda yang tak sesuai dengan agama kita lah, tapi kalau kita dengar stand up comedy tu memerlukan kepada akal yang pintar untuk menghasilkan lawak-lawak yang orang pandai je gelak. Jadi yang melawak tu pun pandai, yang dengarnya pun pandai. Tapi dalam 10 tahun, 20 tahun ini, nak bagi orang Malaysia gelak, buat benda-benda yang cacat, jalan ringkat, sengit-sengitkan mulut, lepas tu ejek-ejek, Halimah jongang, ya, lepas tu benda-benda yang jenis macam tu.
Dan bila masyarakat kita suka dengan benda-benda yang bodoh ni tadi, dia menyebabkan akal tu macam terencat. Ya Allah, teruknya ayat saya malam ni. Tak apalah, bolehlah ya. Saya rasa hari ni, malam ni saya kena banyak istighfar lah. Ya, sebab pagi tadi saya ada sesi soal jawab seksualiti remaja ya, dengan pelajar sekolah saya. Saya cerita daripada A to Z ya, tentang seksualiti dengan pelajar, dan saya ajar macam mana nak menyucikan vocab. Minta maaf saya sebutlah ya, maknanya kalau saya sebut F word, saya tak nak sebut F word. Sebab bila selalu sebut F word, dia jadi macam saya ni tak faham perkataan yang mereka sebut. Jadi yang kata fuck you, saya cakap begitu. Apa yang kamu faham tentang fuck you? Saya tanya begitulah. Memang saya cakap begitu. Astaghfirullahalazim gitu kan. Kata begitu. Fuck you. Kamu sebut tu kamu mencarut. Fuck you tu, kalau kamu lukis, saya sebut begitulah, kalau kamu lukis, yang terhasil daripada lukisan itu adalah satu ibadah. Asalnya ibadah. Sangat suci, ibadah, ada fiqh dia, Allah bersama, Rasul bersama, ada sunnah, namanya secara teknikal dalam fiqh dukhul, tetapi kamu memilih fuck you. Sebab bila kamu mencarut, sebelum kamu mencarut, yang berubah adalah sesuatu yang di dalam diri kamu. Sebab ada dua perkataan dengan makna yang sama. Bersetubuh, intercourse, dukhul, fuck you. Kenapa pilih fuck you? Kerana ada sesuatu dalam diri yang sudah berubah. Maka kita kena bersihkan vocab kita, kita susun balik benda-benda tu. Jadi pagi tadi memang mencarut je lah kerjanya saya selama 3 jam dengan budak-budak ni, dan mengambil masa untuk menerangkan tentang pedofilia, jenayah pedofil ya, kerana kebimbangan kita ialah bila saya tanya pelajar, semua pelajar kata seks sepatutnya tahu pada umur 18 tahun, 19 tahun lepas kebalik, sebelum kahwin, masa kahwin, pelajar sebut. Dan parent pun kalau tanya pun kebanyakannya reluctant untuk mengatakan as early as possible. Unfortunately, pengalaman pertama seks remaja itu sudah berlaku ketika mereka tak tahu pun itu adalah seks. Dan saya present kepada pelajar tadi kajian-kajian saintifik yang menunjukkan pengalaman seks pertama seorang manusia sangat mempengaruhi keseluruhan kualiti kehidupan seksual dia sepanjang hayat. So kalau sekiranya pengalaman pertama seks dia ialah, nak sebut ya, dia diliwat pada umur 6 tahun, molested by the cousin, molested by abang angkat dekat asrama, molested by jiran, molested by cikgu, ustaz, at the age yang dia tu tak tahu pun itu adalah apa bendanya, image itu stuck dalam kepala. Disitulah lahirnya pedofilia, disitulah lahirnya gay, disitulah lahirnya segala macam benda yang memeningkan masyarakat kita. So it's never too early to discuss about this, dan kita hidup dalam keadaan yang sangat-sangat musibah pada masa sekarang inilah. So 3 jam tadi peluh ya. So malam ni, pagi tadi mencarut, malam ni maki pula. Bodoh lah, dungu lah, apa semua kan. Minta maaf lah. Mudah-mudahan janganlah malam ni mati. Sempatlah esok nak gantikan dengan amal-amal soleh yang lain kan ya. InsyaAllah. Tapi poin saya ialah saya sangat tertarik bila Imam Birgivi menyelarikan pemikiran yang baik dengan akhlak yang baik. Something yang mungkin ada juga orang yang sebut, tapi saya rasa agak kurang disebut begitu, bahawa in order to have a good character, you must have good thinking. Ya, benda ni tadi. Maka disitulah menunjukkan bahawa kenapa orang Islam agak bermasalah dari segi perangai mereka di Malaysia, di negara Arab, di Bangladesh, di India, di Pakistan. Melalui perjalanan-perjalanan kita, saya berpandangan ada defisit yang kritikal dalam kualiti pendidikan. Manakala masyarakat yang sebelah sana pula, agamanya tak ada, syahadahnya tak ada, Allah tak ada, syariat tak ada, Nabi tak ada, tetapi foundation tu mereka buat betul-betul. Shape betul-betul jadi macam manusia, seperti yang sepatutnya. Ya, profesor yang dalam kursus yang saya ikut tu, dia sebut, dia kata, saya minta awak ya, dalam kelas ditunjuk dalam demo video ya, dia kata awak tolong jawab soalan saya. So student ni nak jawab lah. Dia kata sekejap, sebelum awak jawab soalan saya nak tanya, bila saya suruh awak jawab soalan saya, apa perasaan awak terhadap saya? So budak ni macam what do you mean by that?
Dia kata, you lebih suka saya ke jadi tak suka? So budak tu kata, kurang suka sikit lah bila disuruh jawab kan. Pelajar-pelajar yang lain, bila saya suruh dia jawab, adakah awak semua suka atau tak suka? Oh, sukalah sebab dia yang kena jawab. Dia kata, kenapa jadi macam tu? Sebab bila saya suruh awak jawab soalan saya in public, bermakna saya merisikokan anda untuk salah in public. Dan itu menyebabkan anda tak secure dalam kelas saya. Dan adakah saya menganggap itu sebagai cara mengajar yang betul? It depends kepada apa value yang saya pegang dalam saya mendidik. To that extent, maksud saya, betapa telitinya mereka di sana. Sebab itu di Finland, profession yang antara yang paling susah nak dapat kerja ialah cikgu sekolah. Hanya pelajar yang terbaik sahaja yang boleh jadi cikgu sekolah. Sebab sangat-sangat penting untuk shape manusia supaya mereka menjadi seperti mananya ia. Dan saya baca dalam berita hari ini di Georgetown, seorang budak darjah 1 diikat tangannya oleh cikgu kerana dikatakan mengambil getah pemadam kawan dia sepanjang waktu persekolahan. Sampai petang baru buka, merah. Mak dia buat laporan polis. Apa ke benda je, maksud dia macam tu lah. Betul kan? Jadi bukanlah nak tuan-tuan perempuan baliklah malam ni dalam keadaan sakit hati, negatif, tension. Bukan itu. Maksud saya nak menjelaskan bahawa kerjanya besar. Dan kerjanya banyak. Dan kalau macam mana, udahlah. Maknanya tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah tu banyak dah lama dah mengaji ni kan, banyak benda lagi nak kena buatlah. Yang kata perjuangan salaf ni lah tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah. Perjuangannya ialah banyak lagi benda nak kena buat, terutamanya dengan adanya SMITA dan aktiviti-aktiviti outreach yang berbentuk education kepada masyarakat, yang itulah yang sangat memerlukan kepada usaha yang gigih. Itu adalah jihad. Selebihnya insya-Allah saya sentuh dalam kuliah akan datang. Walaupun terlajak tu, kalaulah ada 1-2 soalan ke secara ringkas dan saya cuba jawab secara ringkas, you are more than welcome. Silakan. Saya nak tanya, Ustaz tadi cakap pada tahun 1990-an, masyarakat semua berhalak. Orang perasan kalau orang tu tak menyokong parti Islam atau apa-apa yang berkenaan agama, kuranglah dia punya tu, sebab semua orang dah berhalak. Di mana dia punya turning point dia sampai zaman sekarang ni kita jadi merosot sekarang. Mungkin adalah silapnya daripada education sekolah ke, ibu bapa yang dulu walaupun tidak tinggi pendidikannya tapi hebat dari segi pemahaman dan akhlaknya. Kenapa orang sekarang ibu bapanya educated tapi akhlaknya sangat mungkin tuan-tuan yang lebih berpengalaman ada perspektif yang lebih baik lah untuk kongsi. Saya pun susah nak jawab, dan saya tidaklah secara mudah mengatakan orang dulu lebih baik daripada orang sekarang. Tetapi dulu-dulu tu saya rasalah, kalau saya recall balik zaman kecil-kecil dulu, ilmu agamanya sederhana saja. Dan zaman tu orang tak komplain sangat ceramah best ke tak best, sebab ceramah tak banyak, asalkan ada lah. Pergilah walaupun ustaz tu sengguk-sengguk orang mengaji pun orang datang juga, pasal tak banyak yang ada. Tapi orangnya bersopan. Terutamanya kalau kita tengok balik, kalau kita gunakan fikiran kita saja, mungkin kita bias. Tengok balik rakaman-rakaman, tulisan-tulisan, coretan-coretan. Dan saya sekarang ni sedang mengikuti yang jenaka Ria yang lama pukul 11 malam TV1 tu. Saya kadang-kadang saya ambil masa untuk tengok benda tu. Saya lihat cara ketawa, cara gelak, bentuk lawak yang dibuat menunjukkan masyarakat pada masa itu polite, sopan. Dan kalau saya hidup di zaman itu, I feel proud being a Malay, a Malaysian, because of that kind of character yang saya nampak. Di mana turning point dia, susah nak jawab. Saya pernah sebut dalam satu ceramah, dan lepas tu saya minta maaf balik. Saya pernah cakap dan malam ni pun kira lebih kurangnya, sampai saya kata tahun 1990-an ni ramai suami isteri masa bersama tak baca bismillah kot. Sampai macam tu cakap lah. Sebab saya tak tahu turning point dia kat mana. Mungkin kerana bila masuk tahun 1990 tu, kehidupan kita very materialistic. Value kita mula berubah. Kita value material, physical. Kemudian daripada aspek education, walaupun kita bekas tanah jajah British, dan saya rasa mungkin kalau
Generasi Pak Din contohnya pendidikannya adalah berorientasikan Inggeris, tapi at one point kita merge English dengan American, dan kita ambil elemen-elemen yang menjadikan American education itu dominant. Lalu apa yang sedang membelenggu Amerika, bukan sedang, yang telah membelenggu Amerika 10-12 tahun yang lalu, sedang mula kita menikmatinya lah, musibah dia. Because we are following the similar path. Dari segi demoralize cikgu, kemudian competition, dari segi exam semua dan sebagainya, menjadikan education sebagai satu komponen industri, sentiasa mengaitkan akademik dengan nak kerja apa. Semua tu adalah setting US yang menyebabkan macam-macam negara pergi ke Finland untuk menganalisis perubahan pendidikan yang dibuat di Finland. Antara negara yang paling susah nak mengambil pelajaran adalah US, kerana kontradik dengan dia punya mindset dia. George Bush turun, naik Obama, sepatutnya mendatangkan something yang lebih baik, tapi dia mendatangkan sesuatu yang lebih teruk daripada zaman Bush, sehingga guru-guru diberikan insentif berdasarkan performance pelajar. So kalau performance pelajar tak bagus, cikgu kena sack belaka, kena sack habis semua. Jadi budak-budak tak respect cikgu, tak respect education, masalah tu berlaku lah. Dan value-value itu kita bawa datang ke sini. Mungkin dalam perkataan yang lebih ringkasnya adalah kebendaan itulah. Saya rasa tahun 1990-an membawa ke 2000 tu kita banyak bercakap tentang kebendaan, dan kita menilai semualah daripada kebendaan. Saya yang persimpangan hidup 1993, nak sambung syariah di Jordan ke, nak buat ekonomi dekat US ke, bila saya pilih syariah, ia adalah pilihan yang sangat susah. Kerana soalan yang ditanya, kau nak kerja apa? Dan memang soalan tu masalah pun sampai sekarang kan, ustaz sebenarnya kerja apa kan? Alhamdulillah dah kerja kat sekolah sekarang ni kan ya. Tapi memang maksud dia fikir dia macam tu. Akibatnya dan ditambah pula dengan selepas 1995 internet dan komputer lah yang spark, jadi catalyst, menyebabkan benda tu jadi makin bermasalah. Tak tahulah, Allahu a'lam. Ya, sila Pak Din. Malam ini saya amat gembira kerana saya dapati bahawa apa yang telah saya pendam dalam kepala saya Pendam selama di kebelakangan ini, saya dapati bahawa pemikiran Ustaz banyak persamaan dengan apa yang saya pendam. Ini kerana di dalam jawatan saya sebagai orang yang membantu SMITA, saya terpaksa berfikir tentang apa penyebab kelemahan pelajar. Nak pendekkan cerita, saya telah sampai kepada tahap di mana saya mengajar bahasa Inggeris kepada budak yang paling lemah di sekolah. Daripada pengalaman mengajar yang singkat itu, saya dah dapat pengalaman perumusan pelajaran bahawa memang budak-budak kita tak pandai berfikir. Diajarlah macam mana pun, dia sudah ada satu kelemahan yang amat asas yang tidak menjadikan dia orang yang mampu memahami apa yang disampaikan, mampu mengembangkan apa maklumat yang dapat kepada sesuatu yang lebih bermakna kepada dia. Kerana kelemahan, kalau boleh saya ibaratkan sebagai pisau, maka pisau yang tumpul bila dia dipotong daging pun berpecah jadinya. Apa banding dengan kalau pisau yang tajam, dia bersih cantik. Jadi saya telah cuba memikirkan apa pendekatan, apa strategi untuk nak pergi kepada perkara asas yang Ustaz kata. Ini bukan sangat ke agama, ini perkara karakter, watak kita, kita punya tradition, kita punya kebudayaan, bagaimana kita dibela oleh ibu bapa kita, bagaimana kita train masa kita di sekolah. Jadi di peringkat budak tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5 ni sudah banyak dah benda yang patutnya dilakukan daripada darjah 1. Tapi tidak, kita amat kekeh kepada peperiksaan, nak sumbat budak-budak yang terlalu banyak maklumat,
Itu sebagai tanda kejayaan kita punya sistem education. Maka sekarang ni kita terpaksa mula dengan satu jalan yang lebih asas yang patut dah berlaku lama. So, saya pun tak tahu apa cara dia. Saya meraba-raba. Saya tunjukkan kepada budak-budak 6 orang budak-budak Amerika yang umur lebih pas serupa dengan budak-budak kat Amerika. Bukan semua budak-budak bertiga tak. Budak-budak yang biasa. Anak-anak negro, black yang maksud yang pakai pun tak orang kaya. Saya tahu budak dulu. Tapi semua dia orang pandai bercakap. Kalau perkara yang bercakap tu adalah perkara yang tinggi. Sementara budak-budak kita hanya suka berseloroh, berseronok, game, apa sebagainya itu. Jadi betul sangat apa saya cakap tadi. Mentaliti kita rendah, kita tak boleh capai pemikiran tentang benda yang lebih serius. Komedi itu boleh berkode. Dan saya lebih ganas daripada Ustaz. Kuasa saya guna daripada Ustaz. Memang tak boleh, you cannot help it. So, kebetulan, ini secara kebetulan, saya telah tulis satu kertas yang hari ini telah saya hantar ke sekolah untuk bincangan pada 23 bulan insyaAllah tentang mengubah sedikit kita punya kurikulum, timetable nak dibanyakkan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu berasaskan pelajaran solat khabar. Oh, okey. Solat khabar. Jadi kebetulan amat sama dengan apa yang Ustaz sebut tadi. Saya amat tertarik. Asas dia adalah solat khabar merupakan satu channel di mana kita boleh mengasah kemampuan untuk membaca, memaham, merengkaskan, supaya itu menyampaikan. Yang sekarang ni kita hanya ada pidato. Tapi pidato telah disalahgunakan oleh setengah guru. Hafal satu teks, pergi ke depan, luahkan. Siapa pandai meluahkan itu tak ada salah, itu kisah error tu. Apa untung? Bila ditanya cakap betul tak boleh cakap juga. So, melalui soal gambar saya fikir ini benda serius, ekonomi, sosial, apa namanya, pelajaran, sekolah ada dalam tu. Orang baca. Setiap hari aku bagi kau soal apa, kau baca. Dan akan ada period dia 2 jam, 1 jam setengah setiap minggu ada tentang membaca dan memahami dan merengkas dan bercakap pasal benda-benda yang lain. Sebab dia dapat nilai ke truth lah tu kan. Kita akan didik dia orang tentang apa dia bias dan sebagainya, betul. Kita tahu soal khabar Bahasa Melayu, tapi dia punya dia warna dia kita lah kan. Supaya dia faham kan. Budak-budak anak kena Baca buletin dan tidak. Ada soundness is important juga. Kalau saya bawa lah Ustaz. InsyaAllah. Baik. Dan itulah penutup dia. Terima kasih Pak Din. Maknanya jihad dalam education tu sangat besar. Bila saya describe dia bunyi macam paranoid sikit, tapi bila kita duduk dalam institusi pendidikan, kita akan rasa sangat-sangat bahawa pelajar-pelajar kita berkrisis, human deficit kan, bukan lagi education. Malah tahu saya sebut ya, hujung ni potonglah nanti kat tu kan ya. Isteri saya on call, saya dengar perbualan isteri saya passive on call, special registrar call daripada hospital pukul 1 pagi. Bagi tahu bacaan jantung patient sekian. Saya lebih kurang dengar lah betul. Dan isteri saya kata, kalau macam ni punya bacaan ni, you dah puas hati ke dengan stable tak stable patient ni? Lebih kurang begitulah. Dia kata, saya rasa okey kot. Berapa lama sebenarnya patient ni dah admitted? Isteri saya tanya. 15 minit. Baru 15 minit dah telefon saya pukul 2 pagi. Tak boleh ke tak tunggu dalam sejam lagi ke? Lebih kurang begitulah ayatnya. Dan yang doktor sebelah sana tu jawab, minggu lepas ada kes tu saya kena marah sebab saya tak call specialist awal. So sekarang ni saya call awal supaya saya tak dimarah. Maknanya dia call bukan kerana kes pesakit itu, tapi kerana merujuk minggu lepas tu dia kena marah ada satu kes yang totally kes lain, tak call awal, maka hari ni dia call awal. Walaupun tak ada kena-mengena pun nak call awal. Dan 2 bulan lagi dia menjadi specialist. Maksud saya macam tu lah. Jadi saya cakap pada isteri saya pagi esok, sebagai orang yang ada dalam komiti untuk buat soalan exam, dalam Bloom taxonomy tu lah, as simple as that, apa soalan yang kita nak access doktor-doktor ni,
mesti ada satu portion, satu bahagian klinikal, kemudian ada lagi bahagian tentang manajemen ke apa, mesti ada satu bahagian yang mengakses rational thinking mereka, kognitif mereka. Dan kalau mereka jam kat situ, yang kita gunakan istilah tak ada common sense tu, mereka perlu di-failkan kerana kegagalan di perspektif berkenaan. Macam mana nak jadi ketua jabatan di hospital daerah? You nak lepaskan dia lulus sebab yang di-assess hanya klinikal, faham kan ni? Tapi yang soal tak boleh fikir tu dilepaskan. Dah sampai masanya benda tu secara serius diperhatikan bawah sampai hujung. Finland nombor 1, Malaysia nombor 54 daripada 63 negara. Dari segi ranking, kebolehan berfikir, budaya membaca serta matematik dan sains. Jadi tak risau ke? Kan, saya pergi ke UK baru ni, saya berbual dengan beberapa orang kawan. Mereka menceritakan pelajar-pelajar Malaysia di UK rata-ratanya menghadapi masalah dalam mathematics. Sebab walaupun Malaysia A1 matematik at maths dekat Malaysia semua, tetapi bila mereka pergi ke sana, matematiknya berbeza. Sebab matematik di UK adalah language. Kita belajar matematik macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, pandai kira. Sebab hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sana 1 ya, 2. Maknanya nombor itu dikaitkan dengan visual dia, makna dia, represent makna apa. So daripada awal lagi dah tak betul dan menyebabkan kita syok sendiri. Tapi bila dimasukkan dalam industri, diletakkan di persada antarabangsa, kita dapati banyak masalah. Saya tak risaukan industri, saya tak risaukan sangat lain-lain, saya risaukan apa wajah pemimpin-pemimpin umat Islam 20 tahun akan datang yang nak menganalisis masalah umat dan menawarkan penyelesaian. Kalau dah tak reti nak fikir. Sedangkan yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain, al-insanu hayawanun natiq. Manusia ialah hidupan yang berfikir. Kalau fikir tak ada, apa yang tersisa daripada kemanusiaan mereka? Ya, jadi sama-samalah kita berjihad dan berjuang. Dah terlajak dekat 1.5 ni. Maafkan saya, bulan depan macam nak kena negotiate sikit, tukar Rabu lain, sebab Rabu kedua tu saya ada bermusafir. Tapi tak apa, nanti kita tengok macam mana. InsyaAllah. Saya serahkan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan perempuan semua. Maafkan atas kekurangan perkataan saya. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah-lemah tu kita perbaiki sebagai kurangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.